لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah mempertemukan kita sekali lagi dalam majlis ilmu yang mulia ini dengan niat untuk kita mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya hormati kerana meluangkan masa untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Semoga majlis ini diberkati Allah dan diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini kita telah mengetahui bahawa menyibukkan diri dalam ilmu agama merupakan antara ibadah yang terbaik yang dapat menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu amalan terbaik untuk mencapai kedudukan yang tinggi adalah dengan mendalami ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan hadis nabawi. Sesiapa yang berusaha dalam ilmu ini dan memberikan tumpuan berkhidmat kepada ilmu ini, maka dia akan mencapai kemuliaan yang tinggi, ganjaran yang besar dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sunnah merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya selepas Al-Quranul Karim. Sunnah berfungsi sebagai penerang dan penjelas bagi Al-Quran. Rasulullah telah diberi tanggungjawab oleh Allah untuk menjelaskan dan mentafsirkan kitabnya. Allah SWT berfirman, yang bermaksud kami turunkan kepada kamu peringatan supaya kamu menerangkannya kepada manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Surah An-Nahl ayat 44. Penerangan hadis daripada baginda SAW adalah tepat dan bebas daripada kesilapan. Firman Allah SWT, dia tidak yang bermaksud, dia tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Sungguhnya ia merupakan satu wahyu yang diturunkannya. Surah An-Najm ayat 4. Oleh itu, sunnah nabawiyah merupakan salah satu asas agama selepas kitab Al-Quran yang merupakan sumber utama bagi syariat Islam. Firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang beriman, taatilah Allah, Rasul dan orang yang memegang urusan kamu. Apabila kamu bertelagah, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Surah An-Nisa ayat 59. Umat Islam sangat mengambil berat terhadap periwayatan hadis serta menjaganya kerana ia merupakan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quranul Karim. Ia juga merupakan gambaran tentang kepada kehidupan sebenar Nabi Muhammad SAW daripada hari kelahirannya sehinggalah hari kewafatannya. Nabi SAW umpama menjaga Al-Quran dan agama Islam. Oleh itu terdapat banyak hadis yang memperkatakan tentang kelebihan mempelajari, mengajar, menjaga dan mempertahankan hadis. Antaranya sabda Nabi SAW daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, semoga Allah menyerikan wajah orang yang mendengar sesebuah hadis daripada kami lalu dia menghafal sehingga dapat menyampaikannya kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam jami'nya hadis nombor 2656. Alhamdulillahirabbil alamin, bersama kita pada malam ini seorang tetamu yang kami jemput khas untuk mengisi slot kuliah kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Nur Derus dengan kuliah yang bertajuk Pengenalan Ilmu Hadis. Maka tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz untuk meneruskan penyampaian kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah, tafadhal ya Ustaz. Terima kasih Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, sebelum apa-apa, saya nak minta feedback dulu. Ya, saya nak test nak pakai mic ataupun tidak. Sebab kalau saya pakai mic, kadang-kadang ada problem sikit. Okey, sekarang ni saya tak guna mic. Saya tak guna mic. Bismillahirrahmanirrahim. Bandingkan sekarang ni dengan, sekarang ni saya cocok mic Bismillahirrahmanirrahim. Macam sama je. Bismillahirrahmanirrahim. Beza tak? Dia tanpa mic lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mic lagi jelas. Yang ni dengan yang ni. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi mic jelas. Ini lagi jelas? Yes. Ini lagi jelas. Oh, tak pakai mic better. Okey. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah.
Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya ada bagi Allah. Memohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin dan sekalian mereka mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas jemputan ini dan tahniah kerana gigih menjalankan majlis ilmu. Kita adalah umat ilmu, kita dikenali sebagai umat ilmu. Itu sahaja cara untuk kita memerdekakan diri kita, negara kita daripada segala bentuk penjajahan. Kerana penjajahan minda, penjajahan keilmuan itu adalah penjajahan yang paling berbahaya sekali. Walaupun tubuh kita ini dipenjarakan dalam penjara, tetapi minda kita ini tetap bebas beriman, maka kita selamat. Tapi walaupun tubuh kita ini bebas, namun akal kita ini dibelenggu oleh belenggu-belenggu yang tidak lihat, belenggu-belenggu ilmu-ilmu palsu, belenggu-belenggu hadis-hadis palsu, belenggu-belenggu ajaran-ajaran yang tidak bersandar kepada wahyu, maka tidak ada erti kepada kebebasan dan kemerdekaan kita. Saya ucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia atas perjuangan memerdekakan negara. Kita teruskan proses kemerdekaan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya nak buka dengan sebuah kisah peribadi sedikit. Hampir 5 tahun lepas, saya dijemput untuk bertemu dengan kumpulan anti hadis dekat Kuala Lumpur ni. Okay. Dan mereka ni ada perkaitan kekeluargaan lah dekat sebelah isteri saya. Jadi mereka ni saya boleh kata umur dalam 50-60-an, sudah agak berumur berbanding saya. Jadi berlaku perdebatan dan isi utama perdebatan tersebut berkisar daerah keabsahan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hujah mereka senang. Kenapa kita nak kena guna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita sudah ada Al-Quran? Dan kenapa kita nak kena guna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan banyak hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Nabi adalah palsu, yang diakui sendiri oleh ulama Islam. Ada yang tidak dapat dipastikan kesahihannya. Ada pula yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi maknanya kabur. Jadi apa perlunya kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tak boleh nak percaya 100% ustaz. Jadi lebih baik kita tinggalkan, lebih selamat. Jadi dalam perbincangan perdebatan ringkas tersebut, saya jawab mudah, saya kata begini. Ini boleh guna hujah balas ni adalah hujah balas yang sangat kuat, yang digunakan juga oleh para ulama kita yang silam untuk menyangkal dakwaan golongan anti hadis. Jawapannya mudah. Saya tanya kepada mereka, macam mana Al-Quran yang Pak Cik ada sekarang ni sampai kepada Pak Cik? Kata, oh saya ada kitab lah, saya beli Al-Quran. Kan? Ataupun sewaktu kecil tu saya belajar ngaji. Okey, saya tanya dia lagi. Macam mana Al-Quran ini sampai kepada umat Islam yang tidak ada kitab dan tidak ada buku? Sebab kita tahu Quran tidak diturunkan dalam bentuk kitab. Betul tak? Allah tidak hantar dekat post box kita ada Quran. Tidak. Para sahabat dulu tidak ada Quran yang penuh. Hanya selepas kewafatan Rasulullah sahaja ada Quran. Jadi Al-Quran itu sampai kepada umat Islam yang tidak bertemu Rasulullah. Macam mana sampai? Buku belum sempurna lagi pada waktu itu. Tidak ada kitab Al-Quran. Jadi macam mana sampai? Jadi mereka pun waktu dia orang jam lah. Sebab apa mereka baru tersedar? Rupa-rupanya Al-Quran ini sampai kepada kita juga melalui jalan periwayatan. Periwayatan, pengkhabaran daripada kita kata sebagai rantaian sanad. Surah ini saya dengar daripada guru saya dengar daripada guru dia dengar daripada seorang tabi'in dengar daripada tabi'in, daripada sahabat, dan sahabat dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dipersoalkan keabsahan ataupun the reliability, boleh tak kita
percaya sanad-sanad ni Ustaz. Kalau you tak boleh percaya sanad-sanad ni, maka Quran yang sampai kepada you juga you tak boleh percaya. Sebab apa? Ia datang daripada jaluran sanad yang sama oleh orang-orang yang sama yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sebahagian. Saya ulang ayat Al-Quran, surah keseluruhan Al-Quran ni sampai kepada kita adalah melalui orang-orang yang sama yang menyampaikan hadis-hadis Nabi yang sahih dan mutawatir kepada kita. Nanti saya jelaskanlah apa sahih dan mutawatir. Jadi ini sebenarnya adalah jawapan mudah kepada golongan anti hadis. Kalau kamu tolak hadis, kamu kena tolak Al-Quran sekali. Kalau kamu terima Al-Quran, maka kamu juga kena terima sebahagian hadis-hadis Nabi SAW. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama, membuat penapisan, mencipta satu metodologi bagaimana untuk menapis khabar berita. Bagaimana untuk menapis khabar berita. Alhamdulillah selepas berapa tahun, saya bertemu balik dengan keluarga tersebut, isterinya sudah mula bertudung. Sebab dulu dia tak bertudung, dia kata yang tudung-tudung ni diajarkan oleh hadis-hadis. Quran tak ajar benda macam ni. Jadi alhamdulillah ya. Perdebatan ni dia ada kesan. Walaupun pada awal-awal tu nampak macam bergaduh pun ada. Sampai ke tahap kita kata bertegang-tegang urat. Tak ada masalah. Kalau kebenaran itu ingin didengari secara jujur, dia akan masuk juga walaupun dia memerlukan waktu. Cuma masyarakat kita ni dia segan sikit. Segan untuk berdebat. Orang tak nak dengar tak apalah Ustaz, kita jangan paksa-paksa. Paksa ni kita letak tembak dekat kepala dia. Tapi kalau berdebat bukan paksa. Kan? Berdebat tu kita kasih pandangan kita dan kita patahkan hujah dia. Dia nak terima, dia tak nak terima, itu terpulang kepada dia. Tapi alhamdulillah Allah bukakan hati siapa yang dia nak buka. Baik. Ilmu hadis ni adalah ilmu unik umat Islam. Tidak ada dalam sejarah tamadun lain ilmu hadis. Ustaz, kan? Sebab kita orang Islam, kita terima Rasulullah, mestilah ilmu tu unik kepada kita. Bukan itu maksud dia. Maksudnya adalah ilmu penapisan riwayat dan khabar berita itu hanya dimiliki oleh tamadun Islam. Tidak dimiliki oleh mana-mana sejarah ataupun tamadun dalam dunia ini yang kita kata tahap yang begitu berdisiplin dan begitu ketat seperti ilmu mustalahul hadis. Ilmu itu dalam bahasa Arab dipanggil mustalahul hadis. Mustalahul hadis. Kenapa ilmu ni unik kepada umat Islam? Ini soalan penting. Kenapa orang putih tak ada ilmu ni? Orang bukan Islam, yang orang putih yang bukan Islam. Kenapa orang Cina dia tidak ada ilmu ni? Kenapa tamadun India tidak ada ilmu? Kenapa tamadun Melayu sebelum kedatangan Islam tidak ada ilmu ni? Kenapa tamadun Aztec tidak ada ilmu ni? Kenapa orang-orang South America tidak ada ilmu ni? Kenapa ia ada dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana suratul Baqarah ayat 80. Peringatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa umat-umat terdahulu mereka telah meddle with their secret books. Mereka telah menukar-nukar, menambah-nambah, memotong-motong wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 79 suratul Baqarah. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Yang bermaksud celakalah kepada mereka-mereka yang menulis kitab-kitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mendakwa hadza min 'indillah, ini daripada Allah. Untuk apa mereka katakan begitu? Liyashtaru bihi thaman qalila. Supaya mereka dapat mengambil sedikit laba dunia dengan tulisan-tulisan tangan mereka. Maka celakalah kepada mereka apa yang mereka tuliskan dengan tangan mereka dan celakalah apa yang mereka buat. Bahasa kasar tak kasar, keras tak keras, celaka. Wail ni kecelakaan besar kepada orang-orang yang buat begini. Ini telah berlaku kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Baik, sebelum tu saya lupa nak tanya Ashraf, berapa lama saya ada ni? Selalunya sampai 9.30 kan? Selalunya sampai 9.30. 9.30. Okey. Baik. Itu termasuk soal jawab ke atau ada soal jawab ke? Tak ada soal jawab? Selalunya kita lebih-lebih sikit tak ada masalah Ustaz. Dia depends on soalan lah. Kalau
Kalau banyak orang yang tanya soalan, jadi kita mungkin anjak sikit lah 9.40 macam tu lah. InsyaAllah tak ada masalah. Okey, maksud dia soalan tu kadang siapa-siapa yang nak tanya sambil saya bercakap tu boleh tanya terus Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan umat Islam bahawa orang-orang terdahulu sebelum kamu, mereka ni telah melakukan satu jenayah besar iaitu mengubah-ubah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah antara dosa paling besar dan yang paling banyak kali Allah laknat dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana sebahagian padri-padri rahib-rahib ini mengubah sebahagian ayat dalam Taurat, dalam Injil, akhirnya berapa bilion manusia sesat. Bilion bukan millions. Billions. Because of orang-orang seperti itu. Jadi, it just make sense umat Islam yang datang selepas itu, kalau tak ambil pelajaran juga, kita memang tak boleh jadi khairul ummah dan kita harus persoalkan kenapa Allah pilih kita jadi umat Muhammad. Kalau kita bebal dan tidak faham juga. Betul tak? Kalau kita meneruskan jalan yang sama. Allah beri peringatan ni. Orang dulu dah ubah-ubah ni. Maksud dia apa? Kamu mesti menghasilkan satu sistem, satu metodologi untuk safeguard, untuk memelihara, menjaga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah dah bantu kita. Allah kata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kami akan pelihara. Kami akan lindung. Quran ni Allah kata dia nak jaga. Okey, settle. Tapi yang menjelaskan Al-Quran itu, siapa kena jaga? Allah tak janji akan jaga. Allah serahkan kepada kita yang jaga. Iaitu hadis-hadis Nabi SAW, ulama harus mendatangkan ilmu-ilmu, sciences, disiplin, berfikir, perah otak, mencari hadis. Dahlah hadis tu, kita kata ada sebahagiannya susah nak dapat. Perlu travel, beribu-ribu batu. Lepas tu nak buat penapisan. Lepas tu nak kaitkan apa hukum hakam yang terhasil daripada hadis ini. Itu adalah ilmu yang harus dihasilkan oleh akal para ulama kita. Akal para ulama. Jadi, mana-mana ajaran sesat. Ini saya kunci satu strategi besar ajaran sesat. Strategi paling utama mereka adalah masuk melalui pintu hadis. Sebab apa? Sebab pintu hadis ini dia tidak terpelihara seperti mana Allah pelihara Al-Quran. Walaupun hadis-hadis yang kita kata tunjang agama kita itu terpelihara, alhamdulillah. Tetapi tidak semua hadis Nabi itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada hadis-hadis palsu. Sebab tu ada hadis-hadis yang kita kata Imam Bukhari tidak rakam dalam Sahih Bukhari-nya. Jangan sangka semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari dengan Muslim Imam Bukhari kata aku hafal lebih 100,000 hadis sahih. Tapi yang aku masukkan dalam Sahih Bukhari hanyalah lebih kurang dalam 6,000 lebih. Dan 6,000 lebih itu pun ada pengulangan. Ada pengulangan. Maksud dia hanya ada 4,000 lebih sahaja hadis sahih yang ada dalam Bukhari. Dan kalau dicampurkan dengan Muslim, dengan Sahih Muslim, maka bertambah sedikit. Kemudian ada lagi kitab-kitab hadis yang lain yang cuba mencari lagi hadis-hadis sahih yang tidak terakam dalam Bukhari dan Muslim. Jadi saya katakan begitu kenapa? Ada hadis-hadis Nabi yang saya rasa sebahagian kita tak akan dengar pun sampai kita meninggal. Dan ramai orang telah hidup dan telah meninggal dunia dan tidak pernah dengar pun banyak hadis-hadis Nabi SAW. Betul ataupun tidak? Kan? Kita saja umur dah mungkin 30 lebih, 40 lebih. Berapa hadis Nabi yang kita pernah dengar? Tapi iman kita sah, alhamdulillah. Ya, sebab Al-Quran itu ada. Al-Quran itu ada. Cuma kalau tidak ada hadis, banyak ayat-ayat Al-Quran kita tidak akan mampu faham dengan betul. Itu kepentingan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ilmu tentang hadis ini, ia bukan setakat penting untuk kita menapis hadis-hadis yang datang kepada kita ataupun berhati-hati apabila mendengar ceramah seseorang berkenaan dengan hadis Nabi SAW. Tetapi yang penting juga adalah kita dapat mengambil manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Hujurat ayat 6. Ini tunjang dia. Ulama kita benar-benar serius buat disiplin ilmu hadis ni kerana ayat nombor 6 suratul Hujurat. Ayat nombor 6 suratul Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik dengan sebuah berita kepada kamu, maka buat apa? Sebarkan dalam WhatsApp. Periksa. Share di Facebook. Dan kongsi dekat WhatsApp keluarga. Itu yang kita buat hari ni. Ya, Allah kata apa? Bila datang seorang fasik kepada kamu dengan sebuah khabar berita, pastikan kesahihannya dulu. Sebab tu masalah fake news ni bukan masalah umat Islam. Dia sepatutnya bukan menjadi masalah kita. Tetapi kitalah yang paling, ya, saya tak boleh kata paling lah. Kita pun sama juga consume fake news juga. Satu hari, dalam masa satu hari berapa banyak fake news sampai kepada kita. Melalui macam-macam sumber. Kita scroll Facebook ni. Kita sampai, kita orang yang belajar akan garuk kepala cakap, orang ni periksa tak daripada mana dia dapat? Bila ditanya, mana hang dapat? Oh, ni family share. Family yang mana satu? Tahu dah, tak ingat adik abang aku yang mana satu lah, dia ada share dalam WhatsApp group. Okey, mana dia dapat? Oh, dia dapat daripada satu portal ni. Siapa yang tulis portal tu? Weh, penat lah ustaz kalau macam tu, kan? Lebih baik penat, ya? Atau akhirnya memfitnah orang yang tidak bersalah, ataupun menyelamatkan orang yang memang bersalah, ataupun menyampaikan khabar tipu, ataupun menyampaikan misinformation. Adakah itu lebih baik daripada berpenat-penat memastikan sumber kita datang daripada mana? Kita umat Islam, kita sebenarnya paling strict dalam isu ini. Sebab sumber berita salah, rumusan confirm akan salah. Betul tak? Kalau sumber berita betul, rumusan boleh tetap jadi salah. Tetapi paling tidak, the first step is correct. The first step is already right. Then you have to berfikir dengan betul, metodologi berfikir dengan betul, baru rumusan betul. Sumber khabar tu mesti betul. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul ikut ni, insya-Allah, kita boleh jadi penegur kepada masyarakat dunia sebenarnya. Kita boleh jadi penegur kepada mereka. Tapi hari ini kita join sekaki, ya. Kita join sekaki. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis yang sahih, ya. Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'. Farubba muballighin aw'a min sami'. Ini hadis yang sangat penting, ya. Nabi kata begini, semoga Allah mencahayakan wajah seorang yang mendengar daripada kami ini merujuk kepada Nabi dan para sahabat, sesuatu perkara, faballaghahu kama sami'. Dan dia menyampaikan berita itu seperti mana dia mendengar. Rubba muballighin aw'a min sami'. Kerana ada kemungkinan orang yang disampaikan berita kepadanya itu lebih faham daripada orang yang mendengar secara langsung. Kita baca, kita tahu ini ada bau-bau wahyu. Ini kalam seorang Nabi. Ini kalam seorang Nabi. Apa makna hadis itu sekali lagi? Semoga Allah mencahayakan wajah seorang manusia yang mendengar daripada kami sesuatu. Kami ini merujuk kepada Allah, Rasul dan juga kepada para sahabat. Dan dia menyampaikan berita itu kepada orang yang mendengar. Dan kemungkinan mereka-mereka yang disampaikan berita kepadanya itu lebih faham daripada orang yang mendengar secara langsung. Ini petanda jelas bahawa kadang-kadang murid lebih faham daripada guru. Kadang-kadang orang yang mendengar kurang faham daripada orang yang disampaikan berita itu kepadanya. Jadi jangan hanya kerana kita orang pertama yang dapat berita, kita yang paling faham. Tak semestinya. Okay? Kadang-kadang kita boleh hafal tapi kita tak tahu nak proses macam mana. Kita ada data tapi kita tidak boleh mentafsirkan data itu dengan betul. Sebab tu, tengok dalam hal, saya ambil contoh mudah, apa yang berlaku di Syria, ya, beberapa tahun yang lepas. Kita dapat data, macam-macam data. Itu berlaku, ini berlaku. Tapi ada tak kita metodologi untuk macam mana kita menapis dan mengimbang antara data ini? First, kita tak periksa, betul ke? Siapa yang cakap? Lepas tu, teknik penafsiran data. Interpretation of data. Sangat-sangat penting sekali. Dan kita semua tahu dalam ilmu sains juga ada interpretation of data. Lepas observation, kena ada interpretasi data yang betul. So, Nabi kata dekat sini, kadang-kadang orang yang disampaikan berita kepadanya itu lebih faham. Sebab dia proses data itu lebih baik. Satu lagi hadis Nabi SAW.
daripada Imam Tirmizi juga, hadis hasan sahih. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Ini hadis yang lebih kurang sama makna dia. Kadang-kadang orang yang membawa sesebuah kefahaman ila man huwa afqahu minhu, dia sampaikan kepada seseorang yang lebih faham daripada dia. Dan kadang-kadang orang yang membawa fiqh dia sendiri tidak faqih. Kadang-kadang orang-orang yang membawa kefahaman tapi dia sendiri tak faham. Dia menyampaikan kefahaman tapi dia tak faham. Okay? Ini hadis tunjang dalam ilmu hadis. Subhanallah. Makna fiqh apa? Kita belajar fiqh kan. Fiqh ni apa makna fiqh? Dengar dia tak jawab semua. Apa yang awak faham dengan perkataan fiqh? Nabi guna istilah fiqh. Rubba hamil fiqh. Orang yang membawa fiqh. Bukan bawa hukum hakam. Orang yang membawa kefahaman agama. Faham, agama ni dia kena faham. Dia bukan kena hafal sahaja. Dia kena ada kefahaman. Ada orang dia bawa kefahaman orang lain, tapi dia sendiri tidak faham seperti mana fahamnya orang yang dia ambil daripadanya. Dia dapat kefahaman daripada Nabi, tapi dia tak faham macam mana Nabi faham hadis tu. Macam mana Nabi faham ayat tu. Jadi kefahaman ni dia lebih luas daripada hafalan, pembawakan data. Waktu nanti dalam ilmu hadis kita akan lihat bukan sahaja periwayatan penting, tetapi kandungan hadis itu juga penting. Nantilah insya-Allah kita bincang sikit-sikit berkenaan perkara tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab Kubra al-Yaqiniyat al-Kauniyah, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menjelaskan kenapa ilmu ini ada dengan orang beragama, orang Islam, tapi tidak ada dalam metodologi kajian barat contoh. Sedar ataupun tidak, barat sampai ke ni, sampai ke hari ini, dengan dia orang punya universiti yang begitu hebat, dengan ilmu sains mereka yang luar biasa, mereka sampai hari ini tidak ada metodologi yang jelas bagaimana untuk menapis khabar berita yang datang daripada masa silam. They don't have a clear methodology until today, sampai ke hari ini. Jadi kita bertanya, bila mereka menulis buku-buku sejarah, bagaimana mereka memastikan kesahihan khabar berita sejarah itu? Contoh, mereka menulis khabar tentang sejarah Melayu. William Skate contoh, kan? Ataupun Winstead contoh, yang menulis tentang berita-berita khabar. Macam mana dia pastikan kesahihan dakwaan orang Melayu tertentu tentang amalan-amalan orang Melayu purba contoh? Macam mana dia pastikan? Salah satu cara dia adalah dia akan cuba cari bukti secara empirikal. Kan? Kalau ada seorang pakcik dakwa bahawa kami orang Melayu ada ilmu kebal. Ilmu kebal kami, cara nak kebal amal begini, A, B, C, D. Maka Winstead akan buat apa? Winstead akan pergi cari pengamal-pengamal yang masih hidup untuk melihat secara direct. Kalau dia dapat berita yang tidak boleh dibuktikan, orang dia dah mati, amalan tu pun dah terkubur, macam mana dia nak pastikan? Dia ada sanad tak? Dia ada mata rantai tak? Orang Melayu kita pun kita tak simpan sanad. Kita hanya mula simpan sanad selepas kedatangan Islam. Sebab tu kitab-kitab sejarah Melayu, dia mula ada riwayat. Ni dapat daripada siapa, dapat daripada siapa, dapat dari siapa. Tapi sebelum kedatangan Islam, kalau kita tengok buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Hindu, Melayu Buddhis zaman dulu, dia tidak ada konsep riwayatan itu. Dia tidak ada konsep riwayatan. Jadi, Syekh Sa'id kata begini, dia kata, sebab untuk melalui segala kesusah payahan, jerih payah untuk memastikan sesebuah berita itu, dia memerlukan kepercayaan, dia memerlukan keikhlasan, keimanan seseorang yang benar-benar jujur kepada Tuhan, dan dia percaya bahawa sumber berita itu adalah daripada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia tengah buat suatu kerja di mana kalau dia salah, dia boleh masuk neraka, dan kalau dia betul, dia boleh masuk syurga. Maksud keimanan tu, dia ada dekat background. Dia orang buat ni bukan untuk duit. Dia orang buat ni bukan untuk academic exercise. Bukan untuk dapat PhD dekat universiti. Dia dapat ni sebab dia orang pegang apa yang Nabi kata. Apa Nabi kata? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang menipu atas nama aku secara sengaja, maka dia telah menempah tempatnya di dalam api neraka. Siapa yang tipu atas nama Nabi secara sengaja, dia telah tempah tempat di dalam api neraka. Bayangkan.
Dan tadi Nabi kata apa? Allah cahayakan wajah mereka yang sampaikan berita daripada aku. So the two opposite. Satu, Nabi muliakan orang yang sampaikan berita daripada Nabi. Dua, Nabi ancam orang yang menipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hadis palsu bersepah di kalangan masyarakat kita. Sampai orang dah tak tahu beza. Mana satu yang Nabi cakap. Siapa saja yang kata Nabi cakap, dia percaya. Dan bila ada orang datang kritik, Nabi tak cakap benda ni. Wahabi dia kata. Minta maaf saya kena sebut benda ni. Sebab dah jadi penyakit dalam masyarakat kita. Sedangkan ilmu menapis hadis ni, bukan Wahabi hidup 200 tahun lepas. Syekh Muhammad Abdul Wahab lahir. Imam Bukhari ni berapa ratus tahun selepas Rasulullah. Hanya dalam berapa? 300-400 tahun lepas Rasulullah SAW. Imam Muslim, Imam Daruqutni, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Dia orang adalah orang yang paling strict sekali menapis kesahihan hadis. Tapi hari ini bila didakwa, ini tak sahih. Sahih tak sahih akan dilabel sebagai Wahabi. Ini bahaya, wahai sahabat-sahabat sekalian. Tolonglah, kita we are playing with fire sebenarnya. Sebab bila dakwaan-dakwaan seperti itu dibuat, maka apa saja jenis hadis palsu dah masuk dalam masyarakat kita. Apa saja hadis palsu masuk dalam masyarakat. Saya ambil contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Ini contoh yang agak besar sebenarnya. Saya rasa ramai pernah dengar benda ini. Hadis berkenaan dengan Nur Muhammad. Pernah dengar tak? Siapa pernah dengar guys? Saya rasa orang Melayu tak pernah dengar pasal Nur Muhammad. Sedar ataupun tidak kita bahawa hadis Nur Muhammad ni adalah disepakati ulama hadis yang awal-awal. Yang akhir-akhir ni dia cerita lain sikit. Yang awal-awal, yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW, sepakat hadis ini palsu. Nabi tak sebut pun hadis. Kerana apa? Kerana konten hadis tersebut tak layak disebut oleh seorang Nabi. Kerana bahasa yang tunggang langgang. Tengok ulama hadis bila diperiksa hadis, dia bukan tengok konten, dia tengok bahasa. Sebab Nabi ni orang paling fasih. Macam mana orang paling fasih boleh bercakap mengipik-ipik dalam bahasa Arab? Contoh, kita kata, ini Za'bah yang kata. Za'bah siapa? Sastrawan besar Melayu. Tiba-tiba kita riwayatkan sebuah kata-kata daripada dia. Saya pergi, saya daripada India mari. Ini Za'bah mengatakan, saya daripada India mari. Ini dia bukan menukil daripada orang lain, ini dia yang cakap. Bila orang tanya daripada mana kamu datang, saya daripada India mari. Orang kan pelik, takkan Za'bah bercakap bahasa macam tu. Ini bahasa orang yang tak tahu bahasa Melayu dengan baik. So sama juga. Ulama bila cek hadis Nur Muhammad, dah lah tak ada sanad. Saya tekan dekat sini, hadis Nur Muhammad tak ada sanad. Cuba bayangkan. Dia tidak ada rantaian sanad. Kalau ada rantaian sanad, orang paling tidak boleh cek, ini tak ada terus rantaian sanad. Tak ada terus rantaian sanad. Lepas tu kandungan dia, Rasulullah SAW berpeluh. Peluh Rasulullah mengeluarkan seekor merak. Daripada merak tu keluar ini, keluar itu dan sebagainya. Dah jadi cerita tahyul, mitologi. Yang macam awak dengar daripada kitab-kitab Hindu. Cuba bayangkan. Hadis ini tersebar luas di kalangan masyarakat kita. Tersebar luas. Baru-baru ini, kisah Tajul Muluk. Siapa yang pernah dengar tahu tak? Seorang ustaz mendakwa begini. Dia dakwa bahawa apabila 10 Muharram jatuh pada hari Selasa, maka akan berlaku 5 perkara. Salah satu adalah kematian orang-orang besar dalam masyarakat. Masyarakat kita pun ada yang, ini ilmu tinggi, ilmu orang dulu-dulu. Ini ilmu orang dulu-dulu, dia kata. Bila ditanya, siapa yang pertama kali dakwa benda ni? Tak tahu. Sebab penulis tak dakwa dia yang kata benda tu. Penulis pun mengampat daripada orang lain. Tak tahu. Adakah ada hadis Nabi yang mendakwa perkara seperti ini? Tidak ada. Adakah ayat Quran yang mendakwa seperti ini? Tak ada. Bukankah ini tilik-menilik? Dia kejam. Lepas tu dia tak perasan bahawa sebenarnya di sana ada hadis Nabi yang benar-benar directly criticizing that statement. Apa Nabi kata? Nabi kata, sesiapa yang mendakwa gerhana bulan dan gerhana matahari ataupun posisi bintang-bintang tertentu menyebabkan kematian orang-orang besar, maka dia telah menipu. Jelas tak hadis?
So saya pun buat satu posting, saya kata Nabi kata dalam Tajul Muluk ada kenyataan yang menipu, ada penipuan. Tapi tetap masyarakat kita tolak hadis Nabi ni. Hadis Nabi tu dia tolak. Tajul Muluk dia pegang. Sedangkan Rasulullah SAW jelas kata, siapa yang bermain-main dengan bintang, mendakwa kematian orang kerana bintang marikh lah, kerana bintang mustari lah, maka dia telah menipu, dia telah berbohong. Ini contoh yang opposite. Tadi saya kata hadis palsu. Ini pula hadis sahih daripada Nabi, ditolak kerana nak mengkedepankan ilmu orang dulu-dulu. Ilmu orang dulu-dulu banyak kebaikan. Kita tak boleh nak nafikan. Tetapi tidak ada satu generasi pun di mana ilmu mereka 100% benar. Yang silap kita buang, yang baik kita ambil. Kan? Ini pepatah Melayu yang kita sering ulang. Yang baik dijadikan tauladan, yang tidak baik dijadikan sempadan. Tapi susah betul kita nak buat macam tu kerana apa? Ada ketak sobat. Begitulah juga dengan banyak hadis-hadis palsu yang berlegar di kalangan masyarakat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi untuk seorang Muslim itu memastikan kesahihan khabar, dia kena ada keimanan yang begitu kuat, yang begitu teguh. Nak dapatkan satu hadis zaman dulu, seseorang yang tinggal di Madinah kena pergi ke, contoh, kena pergi ke Kufah. Sebab ada sahabat Nabi yang selepas kewafatan Nabi dia orang berpindah pergi ke Kufah. Jadi nak dapat hadis tu kena buat apa? Tak boleh hantar surat sebab address dulu ada problem. Kan? Tak pasti, tak sure. So apa mereka buat? Mereka travel untuk dengar directly daripada sahabat tersebut. Just untuk dapat satu je hadis Nabi SAW dengan periwayatan yang betul-betul mantap dan sahih. Orang lain tak mampu nak buat benda ni. Dan memang tak berlaku benda dalam sejarah. Kecuali kepada umat Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita mewarisi ilmu ini. Ada soalan apa tak sebelum saya teruskan? Ustaz, sebelum tu Ustaz, saya dengar Ustaz. Kuatkan sikit suara Dengar tu Ustaz. Saya tak dengar. Tak dengar. Tak. Saya tulis sekejap Atau you sampaikan? Dengar tak Ustaz? Saya dengar suara awak. Okey, tadi Ustaz ada mention pasal Tajul Muluk tu. Pasal apa? Tajul Muluk. Okey, yes. Jadi kami nak tahu Tajul Muluk ni dari mana dia boleh dari mana dia punya originality dia. Okey, Tajul Muluk ni daripada Aceh. Dia ditulis oleh seorang dia bukan Melayu tulis di Aceh, tapi kitab Tajul Muluk ni sebenarnya adalah saduran pencampuran daripada kitab-kitab tilik-menilik yang sudah sedia ada sebelum kedatangan Islam. Okay. Sebab dalam Tajul Muluk ni dia sifatkan orang yang kulit dia sekian-sekian degil, orang yang rambut kerinting perangai macam ni, perempuan yang muka dia macam ni, jangan buat isteri. Memang mengarut. Benda-benda macam tu. Nabi haramkan ilmu-ilmu macam ni. Tapi masih ada tebal di kalangan sebahagian masyarakat. Sebab kita tidak ada tradisi apa tau. Masyarakat kita tak ada tradisi. Bila dengar sesuatu, benda-benda yang macam ni, dia tak tanya, okey, siapa yang tulis macam ni? Okey, ulama sekian-sekian. Boleh saya tahu tak macam mana dia merumuskan begitu? Kita tidak ada budaya macam tu. Kita dengar ulama cakap dia, betul, confirm. Of course, kita tak boleh check semua perkara. Tetapi ada perkara-perkara yang akal kita tak akan boleh terima bila dengar pertama kali. Bila tak boleh terima tu paling tidak kita tanya. Saya nak tahu macam mana dia rumuskan begitu. Allah beritahu ke? Nabi beritahu ke? Kan? Atau dia dah buat kajian saintifik ke? Orang yang telinga dia besar tu hidup panjang, contoh. Kan? Adakah sains mengatakan begitu? Dan berapa banyak sampel data dia kaji? Kan? Dan berapa panjang tu? 100 lebih? Kan? Ataupun panjang umur dia adakah disebabkan dia punya besar telinga ataupun ada faktor-faktor lain? Adakah kajian yang begitu ketat sudah dilakukan? Ada seorang ustaz lagi ni, didakwa siapa yang simpan kulit singa kat rumah tak terbakar. Okay. Soalan dia adalah, dah test ke belum? Saya jumpa orang gini, saya tanya senang dia. Okay, I want to test. Can we do it? Can we experiment with it? If you claim this is mujarrab, kan? Mujarrab ni maksudnya tried and tested tau. Mujarrab means tried and tested. Okay, let's test it. You letak kain ni dekat sebuah pondok kecil ke apa, saya akan cuba bakar. Kan? Tak ada orang akan berani. Dia hanya mampu claim saja. Claim, tapi nak test tak ada yang berani. Cuba bayangkan masyarakat kita dimabukkan dengan benda-benda seperti ini.
Oh, you simpan kertas ni dekat rumah, insya-Allah. Kan? Syaitan tak akan masuk. You simpan, you letak tangkal ni dekat kedai, insya-Allah ramai orang datang ke kedai. Sebab apa? Tak ada budaya memastikan kesahihan. Memastikan sama ada ini betul, bersandar ataupun tidak. Sebab kita ni jenis masyarakat yang segan-segan, kita katakan. Ustaz pun ajar, Ustaz kalau tanya macam tu, Ustaz dia dah cakap betul lah, takkan kita nak tanya. Akhirnya dikelentong oleh ajaran-ajaran sesat yang begitu ramai sekarang ni bertibaran di Malaysia. Contoh mimpi Masyidah ni satu perkara lagi. Dia dakwa jumpa Nabi, betul tak? Dia akan dakwa jumpa Nabi, jumpa Allah. Berapa puluh ribu pengikut dia sekarang ni. Sebab kita tidak ada immune system. Immune tak ada. Orang bawa benda merepek, kita banyak di kalangan kita terus telan. Kerana apa? Kerana tidak ada budaya. Critical minded tak ada. Kita anggap critical minded tu kurang ajar. Dia ni critical sangat lah, kurang ajar ni kan. Padahal itulah yang akan menyelamat. Para ulama kita ni very critical minded. They were very critical human beings. Kalau awak baca kitab-kitab mereka, dia orang very critical kan. Ni tak mungkin Nabi cakap. Nanti kita cek siapa yang kata Nabi cakap benda ni. Oh, si Ahmad yang cakap. Kita cek Ahmad ni dia lahir tahun bila? Oh, dia lahir tahun 110. Dia kata dia dengar daripada guru dia. Guru dia meninggal pada tahun 102. Dia lahir 110, guru dia meninggal 102. Macam mana dia dengar daripada guru dia? Red flag sudah naik. Penipu ni. Lepas tu cek semua hadis-hadis lain yang diriwayatkan. Cek. Rupa-rupanya ada 5-6 lagi hadis yang dia tipu. Nampak? Dia ada CSI minded orang ni. They have to be critical. Kalau dia orang tak critical, habis kita. Okay? Tapi sampai hari ni sikap tu kita pun mesti ada sebenarnya. Okay? Tapi critical tu akan ditenangkan dengan ilmu lah. Bila datang ilmu kita akan tenang. Kita tak akan terus critical tanpa hujung kan. Itu orang gila. Kita akan tanya sampai dia bawa bukti, ya, kita akan tenang. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, ada soalan Ustaz. Satu soalan berkaitan dengan anti hadis. Ustaz ada explain tadi kan, berkaitan dengan anti hadis. Especially macam golongan Syiah ni, diorang ni dia lebih taqiyah, dia banyak berpura-pura. So macam mana kita nak detect, kita nak betul-betul pastikan ciri-ciri utama yang diorang ni Syiah dan golongan-golongan anti hadis. Dan kita pun faham peranan jabatan agama pun quite limited sekarang, yang mana peranan tu telah diserahkan kebanyakannya kepada SOSMA dan polis. So minta pandangan Ustaz berkenaan dengan perkara ni. Terima kasih. Baik. Pertama sekali, terima kasih atas soalannya. Pertama sekali, Syiah bukan anti hadis. Syiah menerima hadis. Cuma dia ada tradisi hadis dia yang sendiri. Dan antara sebab utama ilmu hadis tercipta adalah kerana masalah yang dicipta oleh golongan Syiah. Kerana masalah politik. Ini penting isu politik ni. Sebab orang Syiah nak Ali jadi khalifah. Betul tak? Bagi mereka, Sayyidina Ali adalah orang yang paling layak menjadi khalifah. Dia ahli bait Rasulullah SAW dan sebagainya. Dan mereka menuduh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Aisyah, Muawiyah sebagai perampas kuasa daripada Sayyidina Ali. Jadi berlaku konflik kerana mereka merasakan bahawa hak Sayyidina Ali telah dirampas. Jadi kerana ada masalah politik, manusia ni biasa. Bila dia bertaksub dengan kumpulan dia, dia akan mula reka-reka cerita. Orang yang kuat politik, dia tahulah benda ni. Malaysians are very highly politically aware. Orang Malaysia memang sangat pandai berpolitik dan sangat suka berpolitik. Betul tak? Adakah ini dinafikan? Tidak. Berbanding dengan Singaporean. Okay, orang Singapura, contoh orang Melayu kita kat Singapura ni paling malas nak layan politik. Dia tak as politically savvy as Malaysians. Ini adalah satu fakta. Jadi orang Malaysia memang sangat maklum. Bila dah taksub, manusia akan kadang-kadang menipu, buat cerita. Betul tak? Sama ada dia nisbahkan satu kenyataan yang baik kepada orang yang dia suka, dia buat-buat, atau dia buat satu kenyataan yang menipu, dia nisbahkan kepada musuh dia, musuh politik. Perkara yang sama berlaku di zaman itu. Ini antara pencetus utama timbulnya ilmu hadis.
Tengok apa yang dikatakan oleh Allahumma salli ala Muhammad Ibn Sirin. Ini berkait dengan soalan. Apa Ibn Sirin kata? Qala lam yakunu yas'aluna 'anil Islam. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Ibn Sirin kata begini. Dulu kami bila dapat hadis kami tak tanya pun siapa yang riwayatkan. Maksudnya bila ada orang datang kata Rasulullah kata, dia orang tak check pun. Dia orang tak kata siapa beritahu? Siapa beritahu? Mana sanad kamu? Dia orang tak buat pun. Tetapi apabila timbul fitnah di kalangan para sahabat, ni fitnah ni bukan fitnah memfitnah. Fitnah ni maksud dia ujian besar Allah lah yang Allah berikan kepada sahabat Nabi pada waktu itu, pertelingkahan berkenaan dengan Sayyidina Ali dengan sahabat-sahabat lain, dan yang dicetuskan oleh golongan munafiqun yang mencetuskan pergaduhan antara para sahabat. Auzubillahi min zalik. Jadi bila fitnah tu berlaku, barulah kami kata samulan rijalakum. Bila seseorang dakwa aku dengar daripada Nabi, kami akan minta, okey, namakan periwayat-periwayat kamu. Namakan sumber kamu. Give us your sources. Fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum. Dan kami akan tengok kalau dalam jaluran riwayat mereka tu orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, kami akan ambil hadis itu. Tetapi jikalau dalam jaluran perawi itu terdapat ahli-ahli bid'ah, dan ahli bid'ah pada zaman itu siapa? Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, orang-orang yang menyimpang daripada sunnah Nabi SAW, maka fala yu'khadhu hadithuhum, maka hadis mereka tidak diambil. Maka di situ terpecah. Syiah pula dia tak nak dengar daripada sumber kita. Dia kata sumber-sumber kita penipu. Sumber kita penipu. Kita kata sumber kamu tidak boleh dipercayai. Masyarakat awam kadang-kadang pening. Ustaz, mana satu kita nak percaya? Ustaz, kita nak percaya Syiah ke nak percaya Sunnah? Kenapa kita tak boleh percaya Syiah, Ustaz? Syiah ni, Imam Ahmad pernah kata bahawa Syiah ni dia akan mengambil jalan yang sama golongan Kristian terhadap Nabi Isa. Golongan Syiah akan menjadikan Ali, akan mengagungkan Ali seperti mana golongan Kristian mengagungkan Isa alaihissalam. Benar sekali kata-kata Imam Ahmad kalau kita tengok. It's very true. Hari ini kalau awak tengok golongan Syiah ni, dia punya ta'assub tu revolving around a single person. Ali. Sampai diberikan segala bentuk keagungan. Ali mengawal alam ini, Ali tahu zahir, tahu batin, tahu ilmu ghaib, tahu segala-galanya lah. Dia menguruskan segala-galanya. Jadi dia orang melampau dalam bab tu sehingga mereka reka. Hadis Nur Muhammad tu adalah rekaan golongan Syiah kalau nak tahu. Nak tahu tak versi asal dia? Versi asal dia, Allah cipta Nur Muhammad, dan daripada Nur Muhammad keluar Nur Ali. Dan daripada Nur Ali keluar Nur 12 imam-imam Syiah. 12 imam-imam Syiah. Dan daripada imam Syiah terakhir itulah alam ini terzahir. Ni dah cerita dewa-dewi. Ni dah cerita dewa-dewi kayangan. Ni dah cerita Thor, Zeus dan sebagainya. Betul tak? Tak ada. Benda-benda ni semua tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Jadi bila dia orang sampaikan kepada golongan ahli sunnah yang dah terpengaruh dengan mereka, dia orang potong. Ambil yang depan aja. Ali pun dia orang buang. Dan tahu tak? Cerita Nur ni, dalam Bible pun ada tentang Isa. Tentang Jesus Christ. That Jesus is the light of the heavens and the earth. Daripada Jesus lah segala-galanya terpancar. Orang Islam pun ambil juga nisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiah pun ambil nisbahkan kepada Ali. So all of this kita tahu dia datang daripada sumber yang salah. Baik. Jadi berkenaan dengan golongan anti hadis tadi, soalan dia apa bang specifically tadi? Peranan kita lah, sebab dia ni golongan-golongan anti hadis ni macam saya kata tadi, dia taqiyah dia lebih. Dia banyak berpura-pura, dia tak menonjol. So peranan kita Ustaz. Peranan kita pertama sekali kita kena belajar ilmu hadis dulu. Kita kena tahu betapa striknya ulama kita ni. Jadi kita budayakan benda ni dalam kehidupan kita. Jadi orang tak boleh bermain-main dengan kita. People cannot fool us. Mana-mana portal berita, kena pastikan dia orang paling takut nak tipu orang Islam. Itu sepatutnya jadi target kita. It's difficult to lie to the Muslims. We need to make that into a target. Because the Muslims will always check the sources. Jadi kalau itu dibudayakan, insya-Allah golongan anti hadis ni tidak akan boleh luasa. Orang-orang macam Kasim Ahmad
contoh. Kalau kita nak perdebatan dia dengan Ustaz, siapa nama dia? Zamihan kan? Dekat YouTube ada. Walaupun Ustaz Zamihan ada sedikit kasar bagi saya dalam video tersebut, tetapi hujah-hujah Ustaz Zamihan betul. Dan hujah-hujah Kasim Ahmad, kalau kita fikirkan balik, dia tidak berdiri di atas dasar ilmu. Ada sebahagian hadis dia terima sebenarnya Kasim Ahmad ni. Tak semua dia tolak. Kan? Tapi bila kita tanya dia, kenapa Pak Kasim terima sebahagian hadis dan sebahagian hadis Pak Kasim tolak? Maka di situ dia bawa akal di sini. Sebab bagi saya ini bukan hadis Nabi sebab dia tidak logik. Contoh hadis-hadis tentang hudud bagi dia ni semua tak masuk akal. Jadi dia buang. Jadi tak konsisten. Dia tidak ada manhaj ilmu yang dia ikut. Jadi jawapan saya adalah kita kembalikan tradisi keilmuan, kita fahamkan ilmu mustalah hadis, kita budayakan dalam masyarakat, secara automatik orang-orang macam ni akan tertolak dan akan disisihkan. Akan disisihkan. Baik. Jadi kalam kata-kata Ibn Sirin tadi adalah sangat-sangat penting untuk kita pegang. Bila timbul fitnah, bila timbul politik, maka mula orang mereka-reka hadis palsu itu dan ini. Baik. Sekarang ni saya nak rumuskan ilmu mustalah hadis. Tadi saya dah kasih mukadimah. Saya rumuskan. Dia simple je. Awak kena ingat 5 perkara saja. 5 perkara. Kalau boleh tulis. Apa takrif hadis sahih? Hadis sahih apa? Hadis yang diterima. Apa kriteria hadis yang sahih yang tidak dipertikaikan sangatlah, yang diterima secara umum dan tidak dipertikaikan sangat? Dia ada 5 syarat utama. Kalau tak boleh hafal tak apa, ingat pun jadi. Dan kita boleh guna 5 syarat ini untuk segala bentuk berita yang datang kepada kita. Yang pertama sekali, hadis itu dikira sahih apabila sanad dia itu bersambung dan tidak terputus. Sanadnya bersambung dan tidak terputus. Mattasala sanaduhu. Sanad dia itu bersambung. Maksud dia begini. Berita ni tidak boleh datang daripada out of nowhere. Yang orang tak tahu, entahlah. Aku pun tak tahu siapa yang cakap. Dia tak boleh berhenti dekat situ. Berhenti dekat situ je, automatik hadis tu tak akan jadi sahih. Atau dalam jaluran perawi tu, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenali. Abu kita kenal, Ahmad kita kenal, Karim kita kenal. Tiba-tiba ada John kat tengah-tengah. John ni siapa pula? Kan? Anak siapa ni? Tak ada orang kenal. Maka secara automatik hadis tu tidak akan jadi sahih. Walaupun sanad dia ada, tetapi tak dikenali, dikira terputus. Terputus. Ataupun bila cek sanad tu, Abu dengar daripada Karim, dengar daripada Ali. Bila cek tarikh lahir Karim dengan tarikh wafat Pak Ali, tak kena. Tak kena. Pak Ali dah meninggal ketika si Ali ni masih lagi tak pernah keluar daripada kampung dia. Contoh, Ali ni bila kita kaji, dia hanya keluar bermusafir ketika umur dia 18 tahun. Tapi Pak Ali dah meninggal 3 tahun sebelum dia keluar daripada kampung dia. Umur dia 15 tahun, Pak Ali dah mati. Macam mana dia dakwa dia dengar dari Pak Ali? Ini semua dibincangkan oleh para ulama kita. Jadi itu sanad yang terputus. Sanad dia dah terputus, jaluran dia terputus. Okey? Jadi syarat pertama hadis sahih, jaluran dia mesti tidak terputus. Syarat nombor 2, binaqlil adli. Binaqlil adli ni maksudnya dia mesti disampaikan oleh orang-orang yang berperibadi mulia, ataupun paling tidak orang-orang yang tidak dikira sebagai fasik. Adil ni orang yang bersifat adil. Dia punya peribadi tu peribadi adil. Dia tidak dikenali sebagai penipu, dia tidak dikenali sebagai peminum arak, dia tidak dikenali sebagai mat ketum contoh, dia tidak dikenali sebagai kutu rempit kan. Dia tak dikenali sebagai itu. Dia dikenali sebagai orang yang berperibadi upright. Upright kita kata ni bermaruah, mulia. Kalau ada dalam jaluran tu, semua orang-orang baik, tiba-tiba terselit seorang, si Farhan ni, dia terkenal dengan mengumpat contoh. Ni kaki ngumpat ni Ustaz. Habis hadis tu akan jatuh daripada standard sahih.
hadis tu akan jatuh daripada standard sahih. Tak bermakna hadis tu jadi palsu tapi dia akan turun, level dia akan turun. Jadi itu syarat nombor 2, binaqlil adli, mesti orang berperibadi mulia. Nampak tak ayat tadi tu dalam surah Hujurat ayat 7? Bila datang seorang fasik kepada kamu bawa berita, pastikan, betul tak? Lawan kepada fasik adil. Orang yang adil lawan dia orang fasik. Okey. Dan fasik ni pun dibahagikan bermacam-macam level tau. Ada fasik yang kecil, fasik pada amalan. Dia ni akidah bagus, tetapi dia suka zikir joget, contoh. Maka para ulama akan kata, okey, dia ni okey, cuma dia punya amalan ni ada problem sikit. Maka akan turun juga, darjat hadis tu akan turun sikit. Ada pula dia punya amalan semua okey, tapi akidah dia ada problem. Ini lagi turun. Dia lagi turun. Sebab akidah lebih besar daripada amalan. Okey, akidah tu lebih penting daripada dia ni okey ustaz, tapi dia percaya syekh dia ni boleh menjanjikan dia masuk syurga. Habis. Itu bid'ah besar dalam akidah. Bila bid'ah besar dalam akidah, dia kita sebagai satu menjatuhkan credibility orang tu dengan kejatuhan yang besar. Ataupun kita cek sejarah dia, ini rupanya dia mengagungkan Ali lebih daripada agungkan Abu Bakar. Dia ada bau Syiah pada dia. Dia ada bau Syiah pada dia. Maka pun akan turun juga. Itu dikira orang yang tidak ada pribadi adil. Pribadi dia ada masalah. Okey, cukup ke dua ni saja untuk pastikan kesahihan berita? Sanad tak putus. Penyampai semua orang-orang baik. Cukup ke untuk kita kata berita tu confirm betul? Tak. Orang baik boleh pelupa. Orang baik boleh buat silap. Betul tak? Kita berapa banyak kali, bukan nak menipu pun, tapi tersalah sampaikan berita. Orang cakap hitam, kita kata kelabu, kan? Orang cakap Sabtu, kita kata sabut, kan? Sebab kita tersalah dengar. Atau kita tersalah cakap. Atau hafalan kita lemah. Jadi syarat ketiga adalah tamudabti. Tamudabti ni adalah orang yang dia ni teliti dalam penyampaian berita. Dia ni kredibel dan teliti dalam penyampaian berita. Ni boleh test kat rumah lah. Berita siapa yang paling boleh percaya? Berita bapa ke, berita mak ke, berita anak ke, berita abang ke, berita kakak ke, berita adik? Siapa punya berita paling boleh percaya? Boleh check kat rumah. Main dia panggil ni sebagai telefon game. Siapa pernah dengar telefon game ni? Senang je kan? Duduk sebelah-sebelah, deret. Lepas tu satu orang sampaikan berita, bisik dekat telinga orang pertama. Pastikan yang lain tak dengar. Pastikan yang lain tak dengar. Katalah satu berita yang awak sengaja tukar-tukar. Awak kata macam ni. Budak lelaki suka makan ikan goteng. Contoh. Budak lelaki suka makan ikan goteng. Pastikan yang lain tak dengar. Awak bisik kat seorang. Lepas tu suruh dia sampaikan. Sampaikan. Lepas tu kita dengar. Yang last kali sampaikan dekat kita berita sama tak dengan apa yang kita sampaikan orang yang pertama? Confirm akan tukar kan? Sama ada dia akan ubah budak lelaki akan makan ikan goreng. Tapi biasanya bila saya eksperimen benda ni, cerita akan totally jadi lain. Khususnya kalau mata rantai tu banyak. Kata adik-beradik ada 6 orang, campur mak, campur ayah, dah dekat 8 orang, confirm cerita akan jadi lain. Ada pernah tu, budak lelaki suka makan ikan goreng, akhir cerita jadi apa? Bapak suruh pergi sekolah main bola. Kita ketahui, ya Allah macam mana ni? Ni penipu ada kat tengah-tengah. Ada perika cerita dekat tengah-tengah ni. Itu sezaman tu. Sezaman, bayangkan. Itu sezaman tu. Cuba bayangkan kalau berita ni makan masa 300 tahun. Macam mana kita nak pastikan kesahihan? Sebab tu golongan anti hadis ni, dia orang suka tanya soalan-soalan macam ni. Kita main telefon game tu aja, satu generasi dah salah. Apakah 500 tahun, 600 tahun? Macam mana kamu nak pastikan? Ada cara dia. Dan ada pembuktian macam mana ia boleh tepat walaupun selepas 1000 tahun. Walaupun selepas 1400 tahun. Itu dah dipanggil sebagai mu'adilah. Baik, syarat ketiga adalah dia mesti teliti penyampaian. Hafalan dia mesti kuat. Dan kalau dia menulis, dia ni penulis nota yang mantap. Ada orang hafal bagus tapi tulis nota, dia banyak pakai shorthand. Lepas tu dia sendiri lupa apa dia tulis. Apa aku maksud ni? Apa aku tulis ni pun aku tak boleh baca. Ini orang yang kita kata
tidak tamudhabti. Dia tidak teliti dalam menyalin khabar berita. Subhanallah. Ulama kita jaga semua ni. Ada orang waktu muda hafalan power. Tapi capai umur 50 dia start lupa-lupa. Ini semua ada dirakam dalam kitab ulama kita. Dia kata kalau kamu jumpa Az-Zuhri contoh, ketika dia meriwayatkan hadis ketika umur dia sebelum 50 tahun, maka kita boleh terima hadis dia. Tapi selepas dia lepas 50 tahun, hadis dia tidak boleh lagi dikategorikan sebagai sahih. Sebab ketika dia capai umur 50, isteri dia beritahu dia dah mula lupa-lupa. Begitu pencinya sekali ulama kita. Dahsyat. Tidak boleh lagi lah. We cannot go beyond this lah, senang kata. Kalau you nak lebih terperinci, there's nothing else more terperinci than this. How can you go further than that? You can't go further than that. Sampai siap tanya isteri, interview keluarga. Dia ni okey ke? Hafalan dia bagus ke? Dia apa? Dia nyanyuk ke sebelum dia meninggal? Sebab apa? Dia orang akan detect hadis-hadis yang diriwayatkan waktu dia muda, very clear, very sharp. Tapi hadis-hadis yang diriwayatkan waktu dia dah berumur, bercanggahan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang lain. Maka dia orang boleh detect something is wrong here. Let's go meet his family and ask them. Tanya dia orang, ada tak sesuatu berlaku kepada dia selepas umur dia begini-begini? Dan ternyata betul. Dia dah ada sedikit nyanyuk, maka hadis-hadis dia selepas umur 50 tidak lagi dikira sebagai satu khabar yang kita kata boleh dipercaya. Kita masuk kategori mana ni? Kalau kita ada dalam jaluran riwayat tu, orang tengok nama kita, Mudrah ni orang baik ni, tapi dia punya hafalan lemah. Kan? Dia punya kata macam tu kan. Subhanallah. Kemudian syarat nombor 4. Min ghairi syudhuzin. Syudhuz ni apa? Dalam hadis yang sahih, dalam periwayatan hadis sahih, dalam jaluran sanad itu, tidak boleh ada syaz. Syaz ni maksud dia apa? Sanad semua orang baik. Sanad semua orang yang hafal kuat. Tetapi kandungan hadis itu ada sedikit lain atau bercanggahan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang jauh lebih kredibel daripada orang itu. Saya ulang lagi sekali. Syaz ni, hadis yang dikatakan sebagai syaz, dalam jaluran perawi dia, dalam rantaian perawi dia, semua orang baik, semua orang hafalan kuat. Tetapi bila diperiksa dengan hadis yang sama daripada jaluran yang lain, ternyata ada perbezaan dan ada percanggahan. Dan riwayat yang lain itu pula, perawi-perawinya tu lebih kredibel. Hafalan dia lebih power dan peribadinya lebih power. Ini dipanggil sebagai syaz. Jadi kalau jumpa hadis yang macam itu, dia automatik tidak akan pada dataran hadis yang paling sahih. Dia akan jatuh sedikit. Walaupun perawi dia orang baik, orang yang hafalan kuat. Sebab tu, bila kita dengar berita-berita dekat Facebook ke, dekat WhatsApp ke, yang sampaikan ke aku ni kawan aku sendiri ni. Kan? Dia orang baik ni. Dia disampaikan pula oleh sumber yang kredibel. Tapi ada orang pula datang kata, aku pun dapat daripada sumber kredibel. Tapi dia cakap benda lain. So, berita siapa yang akan kita ragukan? Kita akan ragukan orang yang jauh sikit daripada sumber berita, ataupun orang yang kurang sikit hafalan dia, ataupun orang yang kita kata sebagai tidak mantap dia punya pengkhabaran berita dia. Tidak begitu mantap lah, tidak semantap orang yang kedua. Jadi bila ada contradiction, kita nak kena buat perbandingan dan penapisan. Okey, itu syarat yang keempat. Tak cukup lagi untuk kita ambil hadis itu sebagai sahih. Syarat yang kelima, tidak boleh ada illah. Illah. Illah itu apa? Ada kecacatan halus pada hadis tersebut. Pada konten hadis. Yang membuatkan para ulama berhenti sekejap dan cakap, macam ada benda tak kena dengan hadis. Macam ada benda tak kena dengan hadis. Dan biasanya bila ulama perasan ada benda tak kena, dia akan kaji lebih dalam lagi. Dan akhirnya mereka akan jumpa sebab.
rupa-rupanya keseluruhan sanad hadis ni telah direka. Cuba bayangkan, saya boleh bawa satu rantaian sanad, semua orang baik, semua orang yang mantap hafalan. Tapi rantaian sanad itu saya reka. Macam mana nak detect? Macam mana nak detect? Okey, nanti saya jelaskan macam mana para ulama detect. Okey, kita ulang balik 5 syarat tu. Cuba ingat ini kita boleh gunakan sehari-hari. Ajar isteri, ajar anak-anak, ajar suami masing-masing. Apa saja khabar berita yang sampai kepada kita, nak pastikan ia benar-benar sahih, kena lalui 5 syarat. Yang pertama sekali, dia punya rantaian sanad tu tidak boleh terputus, mesti bersambung. Mesti bersambung. Nombor 2, perawi-perawinya, periwayat-periwayatnya mestilah orang-orang yang berperibadi mulia, yang tidak terkenal sebagai penipu, pembohong, pengumpat, gangster ke, tidak dikenali begitu. Nombor 3, orang yang teliti penyampaian berita dan kuat hafalan. Itu nombor 3. Teliti penyampaian dan kuat hafalan dia. Dan bila dia tulis nota pun dia tulis dengan baik, dengan jelas. Nombor 4, tidak boleh ada syaz. Syaz ni maksud dia riwayat orang-orang baik yang bercanggahan dengan orang-orang yang lebih baik. Riwayat yang baik tetapi bercanggahan dengan riwayat orang-orang yang lebih baik dan lebih kuat hafalannya. Syarat nombor 5, tidak boleh ada illah, tidak boleh ada kecacatan halus padanya. Dan nombor 5 ni hanya pakar saja yang boleh detect. Katalah saintis, bila saintis ni dia baca buku sains, dia boleh detect benda kita tak boleh detect. Doktor bila baca buku kedoktoran, dia hanya boleh nampak salah. Kita baca tak nampak benda pun. Sama dengan pakar agama. Orang yang baca hadis, yang tak ada ilmu, dia akan tengok, oh hadis ni okey Ustaz, sedap ni Ustaz, betul ni. Tapi pakar hadis bila baca, dia tengok sekali, dia kata, ini penipu ni. Ini bukan Nabi yang cakap. So, yang nombor 5 tu, pakar-pakar saja yang boleh detect. So, orang awam macam kita, pastikan yang 4 perkara yang pertama tu. 4 perkara yang pertama. Ada soalan ke? Jauh ni. Kalau nak tahu, itulah rumusan ilmu hadis. Dia bercerita tentang 5 perkara ni. Dan setiap 5 poin tu pecah banyak benda lah. Banyak perkara. Kategori hadis yang terputus tu ada dekat 5-6. Kan? Lepas tu kategori macam mana nak menentukan seseorang tu boleh dipercayai ataupun tidak. Jadi saya tanya, macam mana kita nak detect? Kalau ada orang buat mata rantaian sanad tu dia reka, dia dari awal sampai habis. Semua dia letak orang-orang baik saja. Macam mana kita nak tahu? Sanad power. Macam mana kita nak tahu? Apa dia? Yang tadi yang syarat yang kelima tu, saya tak faham. Ashraf punya suara saya tak dengar sangat. Yang lain saya dengar tadi. Naim punya suara jelas. Suara tu tak faham. Dengar. Yang lain dengar tak suara Ashraf? Tak dengar juga kan? Kurang sikit, kurang. Ya ke? Dia breaking. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak, tadi Ustaz ada cakap, saya Syamsul Siapa yang Ustaz. bertanya? Syamsul. Syamsul, silakan Syamsul. Saya ada terbaca hadis daripada Maqil bin Yasar Al-Muzani lah, radhiyallahu. Dia pernah mendengar Rasulullah bersabda lah, dia kata Rasulullah bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyat. Okay, melainkan Allah mengharamkan baginya syurga. Tadi Ustaz ada cakap salah satunya fakta tu hendaklah betul-betul sahih kan. Sebab menipu ni boleh kita kaitkan dengan seorang pemimpin lah. Macam dia Malaysia ni, memang dari segi politik environmentnya not very stable lah. So katakanlah seseorang pemimpin tu dia menyatakan manifesto dan dia tidak boleh menunaikan janji-janjinya kerana disebabkan oleh kekangan setelah dia menjadi pemimpin. So adakah itu tergolong
pemimpin yang Allah mengharamkan baginya syurga, dan adakah ia boleh dikategorikan sebagai dosa besar, Ustaz? Boleh Ustaz ulaskan tak? Ya, tidak dinafikan ya. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata ketika dia jadi khalifah, kalau aku menjalankan tanggungjawab aku dengan baik, apa dia? Sorry. Okey. Kalau aku menjalankan tanggungjawab aku dengan baik, Sayyidina Abu Bakar kata bila dia jadi khalifah, sokong aku. Tapi bila aku menyimpang, kau angkat pedang ke atas aku. Kalau aku menyimpang, angkat pedang ke atas. Kenapa dia cakap macam tu? Kenapa Sayyidina Abu Bakar tak kata tegurlah aku baik-baik? Sebab benda ni benda serius. Apabila seorang ketua menyimpang, apabila seorang ketua menipu, dia adalah kesan buruk dia pada masyarakat sangat luar biasa. Orang boleh kehilangan nyawa, orang boleh kehilangan kerja, orang boleh kehilangan kehidupan, orang boleh sengsara dalam hidup. Saya cakap secara umum ya. Seluruh dunia begitu, bukan di Malaysia sahaja. Kan? Apabila seorang pemimpin menipu berbohong, itu adalah dosa yang besar sebenarnya. Tetapi sama ada dia bohong ataupun tidak, itu memerlukan cara lain untuk kita pastikan. Sama ada dia dipaksa ataupun tidak, sama ada dia diancam ataupun tidak, itu kita tidak tahu. Betul tak? Kita hanya boleh kata, okey, dia tak buat apa yang dia cakap, tetapi kenapa dia tak buat apa yang dia cakap, itu pun kita kena kaji juga. Kita tak boleh cepat-cepat kata dia tak buat apa dia cakap sebab dia memang penipu. Kemungkinan ada sebab lain, kemungkinan ada ancaman lain yang lebih besar, kemungkinan dia dipaksa, itu semua ada. That possibility exists. So dalam kitab-kitab fiqh pun, ulama kita bila bincang, ini saya bukan cakap tentang konteks Malaysia, lagi sekali saya ulang, sebab bahaya kalau salah faham. Ulama bincang bila boleh jatuhkan pemimpin, bila boleh angkat senjata untuk jatuhkan pemimpin. Ulama bincang. Syarat dia bukan senang-senang, bukan hanya kita kata dia tak jalankan kerja dia, kan banyak rakyat sengsara, tak. Kena pastikan dia tak dapat jalankan kerja dia ada sebab tak. Memang dia tak nak jalankan, atau dia tak mampu, atau dia sakit, atau dia dipaksa, atau ada mudarat yang lebih besar yang dia tahu dan kita tak tahu. Contoh, itu semua kena consider. There are so many things to consider. Sebab nak kata orang tu ialah ahli neraka ke apa, itu bukan kerja kita, tetapi ini peringatan untuk diri kita, dan kita nak politik kita jadi sihat lah, ya. It starts from the rakyat, kan. Dia bermula daripada orang awam. Kita, bagi saya, bila saya banyak cakap dengan Malaysian isu politik ni, kita kurang muhasabah, saya rasa. Politician akan salahkan rakyat, rakyat akan salahkan politician. Jarang kita kata, jom kita ubah diri kita. Rakyat, kita ubah diri kita. Ahli politik, kita ubah diri kita. Sebab kalau rakyat sama-sama menghasilkan orang-orang yang jujur, mak ayah fokus macam mana nak lahirkan anak-anak yang jujur, anak-anak yang bertanggungjawab. Kalau dia jadi ahli politik, nanti insya-Allah dia akan jadi orang yang jujur. Tapi kalau rakyat minta daripada politician pula minta daripada rakyat, engkau dah berubah. Rakyat berkata engkau lah kena berubah, engkau ketua. Politician kata engkau lah kena berubah, engkau rakyat. Daripada engkau lah kami keluar. Habis. Cerita tak habis. Jadi kita nak kena start daripada diri kita sendiri. Kalau kita kritik orang tak jujur, adakah kita jujur dalam business dealings kita? Di tempat kerja, kita datang awal ke kita curi tulang, contoh, ya. Kita senyap-senyap main Facebook, kan? Kalau kita pun dalam kehidupan seharian buat macam tu, maka that culture dia akan naik sampai ke atas. That culture akan naik sampai ke atas. Wallahu alam. Ni saya bercakap secara umum, sekali lagi, disclaimer, saya bercakap secara umum. Wallahu alam. Baik. Jadi 5 syarat tadi tu, pegang kuat-kuat, pegang betul-betul. Sekarang ni macam mana nak tahu kalau ada orang dia reka sanad fully? Di sini datang satu ilmu sampingan kepada ilmu mustalah hadis. Ilmu ni dipanggil sebagai ilmu rijal. Ilmu rijal. Ilmu rijal ni kalau nak terjemah dalam bahasa Melayu, ilmu pribadi perawi hadis. Ilmu berkenaan dengan pribadi perawi hadis. Tahu ataupun tidak kita bahawa semua perawi hadis yang pernah ada dalam kitab-kitab, semuanya ada biografi masing-masing dan ada penilaian credibility atau tidak kredibel mereka yang telah dinilaikan oleh para ulama. Ilmu ini dipanggil sebagai ilmu rijal. Contoh, awak baca sebuah hadis dengan sanad.
Dekat sanad tu kita jumpa seorang lelaki bernama Muhammad bin Mahmud At-Tahan contoh. Awak tak tahu siapa ni. Awak nak tanya ulama pun, yalah, mungkin pukul 3 pagi. Awak tak tahu nak check siapa aku nak tanya sekarang ni. Aku nak tahu hadis saya. Perawi ni siapa? Awak boleh pergi ke kamus ataupun kitab rijal di mana disenaraikan semua orang yang ada dalam sanad-sanad semua hadis dalam dunia ni. Dan awak boleh check nama dia macam awak check kamus. Dan awak check penilaian ulama terhadap orang ni. Bila dia lahir, bila dia mati, siapa guru-guru dia, apa ulama cakap pasal dia, berapa hadis dia riwayatkan, semua ada cerita. Jadi kalau awak jumpa satu sanad yang awak tengok pelik, semua hebat-hebat sanad. Siapa riwayat? Oh, riwayat dari Muhammad Mahmud At-Tahan. Macam mana Muhammad bin Mahmud At-Tahan ni boleh dapat jaluran sanad yang begitu hebat macam ni? Dia siapa? Check. Bila check. Ini tak termasuk dalam kalangan ahli ilmu. Dia bukan termasuk kalangan orang yang kuat travel cari hadis. Macam mana dia boleh dapat jaluran yang hebat ni? Bila check. Oh, rupanya ada seorang ulama zaman dia pernah mengkritik dia sebagai seorang yang tidak boleh dipercayai. Contoh, dia akan jumpa, hazar rajul la yuktabu hadithuhu. Orang ni jangan tulis hadis dia. Maksud dia jangan take it. If it comes from this guy, don't take anything. Don't write it down, don't memorize it, don't sebarkan. Haram. Oh, patutlah rupanya jaluran tu dia reka-reka out of nothing. Dia reka-reka out of nothing. Lagi satu cara. Ulama ni bila tengok mata rantai sanad ni, dia akan check tarikh lahir, tarikh mati, hidup dekat mana, ada travel tak? Ada orang dia banyak travel, ada ulama dia banyak travel. Dia travel Mekah, Kufah. Satu orang pula travel daripada Morocco pergi ke kita kata Andalus. Morocco. Lepas tu tiba-tiba dalam sanad ada dua orang. Yang A kata dengar daripada B. Macam mana dia orang berjumpa? Yang ni tak pernah pergi Spain, yang ni tak pernah pergi Andalus, yang ni pula tak pernah pergi Kufah. Macam mana dia dakwa dia berjumpa? Ini pembohongan ini. Ada something is not right with that. So akan jatuh. Jadi itu dipanggil sebagai ilmu tarajumur rijal. Ulama kita tak tarik-tarik handbrake. Bila dia kritik habis-habisan. Sebab apa? Sebab ini nak bawa hadis Nabi ni. Kalau penipu kita berlembut dengan dia, habis. Orang yang datang kemudian mungkin akan percaya dia. Bila percaya, habis. Hadis-hadis palsu akan termasuk dan agama Allah akan dirosakkan. Ada soalan lain? Ustaz, dengar Ustaz? Ya, dengar. Okey, alhamdulillah. Pakai earphone. Okey Ustaz, tadi berbalik pada 5 syarat tadi kan yang Ustaz terangkan tadi. Yang syarat kelima yang Ustaz kata hanya expert saja yang boleh tentukan tentang hadis tu. Saya tak berapa clear lah Ustaz. Maksudnya daripada segi apa yang menentukan dia boleh boleh jadi expert tu lah. Okey. Contoh. Tata bahasa Arab dipanggil nahwu. Okey. Kalau awak baca ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Beza tak dengan innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u? Saya ulang lagi sekali ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Nombor 2, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. Itu sebab saya ulang 2 kali. Perasan kan? Kalau saya baca sekali je, orang awam tak akan perasan tau. Beza dia adalah innama yakhshallaha dengan innama yakhshallahu. Betul tak? Okey. Kalau dah detect pun, yakhshallaha dengan yakhshallahu lain, jauh tak makna dia? Ini saya maksudkan tadi. Orang yang tahu tata bahasa Arab, katalah dia jumpa kenyataan itu, dia dakwa bahawa Nabi kata, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Dia akan automatik kata salah ni. Ini salah besar. Beza dia Allahu. Innama yakhshallaha bermaksud sesungguhnya yang takutkan Allah adalah golongan ulama. Tapi kalau innama yakhshallahu, sesungguhnya Allah takut kepada ulama. Okay? So, kena ada orang yang tahu bahasa Arab. Bukan sekadar tahu bahasa Arab, tahu tata bahasa Arab. Ada orang Arab pun dia tak tahu tata bahasa Arab.
Macam orang Melayu ada tak tahu tata bahasa Melayu. Kan? Beza dari dengan daripada pun kadang-kadang kita tersalah. Kan? Orang Arab pun macam tu juga. Dia kadang-kadang tersalah. Perlu pakar nahu, tata bahasa, dia akan dengar hadis tu, dia akan kata, takkan Nabi Muhammad cakap benda ni. Orang awam baca sekilas, wah, Nabi cakap ni, wah, Masya Allah. Tapi ulama dia halus. Dia halus, dia tengok, ni tak kena, ni tak kena. Ada yang tak kena. Dan ilah ni bukan setakat pada kandungan hadis, kadang pada sanad pun sama juga. Kadang pada sanad. Contoh, diorang ni ada kluster of perawi. Kluster ni apa? Sebab seorang murid biasanya dia akan riwayatkan daripada orang-orang tertentu. Betul tak? Dia ada guru-guru tertentu dia. Jadi bila kita check, guru dia ada 10. So, it makes sense dia riwayatkan daripada guru A, guru B, guru C sampai guru nombor 10. Tapi tiba-tiba bila kita check, ada guru nombor 11. Siapa guru nombor 11 ni? Itu dah ada red flag. Maksud dia dah detect. Orang awam baca takkan tahu ni. Ulama hadis bila baca, kejap. Si Ahmad ni, dia hanya riwayatkan daripada 5-6 orang. Kenapa diriwayatkan daripada orang ini pula? Walaupun dia sezaman. Sezaman dan setempat. Tak bermakna mereka mendengar daripada satu sama lain. So dia akan check. Macam mana, kenapa dia masukkan nama orang ni? Rupa-rupanya dia nak menguatkan hadis tersebut, maka dia tambah perawi tersebut. Seolah-olah macam dia dengar secara langsung. Padahal dia tak dengar secara langsung. Maka dia masukkan nama orang. Ini berlaku. Ini berlaku. Dia nak tambah kredibel. Katalah kita kan, kita nak kata berita kita kredibel, kita masukkanlah orang-orang yang kredibel. Aku dengar kan, apa Perdana Menteri nak buat begini, A, B, C, D, E. Betul kan kau cakap ni? Betul. Aku dengar daripada orang kuat UMNO kan. Orang tak percaya juga, kita tambah lagi. Bukan orang biasa-biasa tu. Presiden UMNO aku dengar. Dia tambah. Dia sezaman dengan Presiden UMNO. Dia boleh jumpa. Tapi tak bermakna dia mendengar daripada orang tu. Cuba bayangkan, nak tahu benda ni selepas 500 tahun. It's not easy. It's not easy. Sebab tu ilmu tarajum rijal ni sangat penting. Dia tengok pada kluster, dia tengok pada bahasa, dia akan tengok kepada percanggahan dengan hadis lain. Itu sangat penting. Saya harap fahamlah, Pak. Okay, baik. Ada soalan lain ke? Ustaz kiranya dah rumuskan kan? Ya, saya dah dapat rumuskan. Okey, baik. Okey, baik. Alhamdulillah. Semoga kita dapat mengambil pengajaran daripada intipati kuliah daripada Ustaz Nur Derus sebentar tadi. Dan semoga kita sentiasa waspada akan berita-berita yang kita terima, terutamanya tentang hadis-hadis Nabi SAW untuk kita jadikan amalan dalam ibadah harian kita. Tabarakallah, sangat baik penerangan-penerangan daripada Ustaz. Semoga semua ilmu yang kita dapat pada malam ini akan dijadikan amalan dan seterusnya membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah saya ingat nak buka kepada sesi soal jawab, tapi saya tanya sekali lagi lah, jika ada siapa-siapa yang ingin mengajukan soalan, jadi boleh mengajukan soalan sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nazran. Jadi saya nak tanya yang berkenaan dengan apabila kita membetulkan seseorang lah, kita mengutarakan hadis Nabi ni, ada setengah-setengah orang ni dia melabel kita sebagai Wahabi kan. Yeah. Jadi sebenarnya Wahabi ni apa sebenarnya, yang daripada mana datang term Wahabi ni, dan adakah dia ni salah satu daripada ajaran ke ataupun macam mana? Baik, terima kasih. Ini soalan penting. Wahabi ni datang daripada nama seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dia pada abad ke-18 di Saudi Arabia. Okay. Kenapa dia timbul pada waktu itu? Dia timbul kerana ada berlaku amalan-amalan melampau di kalangan orang-orang yang menziarahi kubur. Ini isu pertama dia. Kalau nak faham kenapa dia timbul. Orang-orang yang menziarahi kubur pada zaman itu didakwa. Mereka bukan setakat bertawassul. Tawassul ni maksud dia, ya Allah, dengan keberkatan orang soleh ini, engkau tunaikan doa aku. Bukan setakat tu. Apa mereka buat? Wahai Syekh,
yang telah meninggal dunia, tunaikan doa aku. Berikan aku anak, turunkan hujan, beri aku rezeki. Okey. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab dia berpandangan bahawa ini syirik akbar. Inilah syirik yang dilakukan oleh musyrikun Quraisy zaman Nabi SAW. Bila mereka sembah berhala, berhala-berhala tu asalnya adalah orang-orang soleh yang telah mati. Jadi dia samakan. Dia kata, apa yang kamu buat ni sama seperti apa yang dilakukan oleh musyrikun Quraisy. Maka jikalau darah mereka halal, darah kamu pun halal, harta kamu pun halal. Jadi apa dia buat? Ni yang kontroversi ni. Kontroversi dia adalah dia angkat senjata dan dia bunuh. Dia bunuh. Bahkan dia bunuh ulama-ulama yang tak setuju dengan dia di dalam masjid. So dia ada radikal punya strand, ya. Dia ada kecenderungan radikalisme itu. Kritikannya kepada orang yang melampau di kuburan itu betul. Itu kita tidak nafikan. Itu harus dihentikan. Sesiapa yang datang pergi kubur, pergi minta orang dalam kubur, kita kena tegur dengan keras. Sebab itu dah sangat hampir dengan syirik sebenarnya. Sangat hampir dengan syirik. Tapi masalah dengan dia sampai mengangkat senjata. Jadi, kalau nak kata seseorang tu Wahabi, bagi saya yang paling tepat adalah golongan ISIS saja. Yang paling kena dengan label Wahabi. Sebab ISIS memang angkat senjata dan dia memang guna buku Muhammad Abdul Wahab. Dia jadi keras macam tu sebab dia ikut Muhammad Abdul Wahab punya buku-buku sebenarnya. Itu silibus dia. Jadi siapa yang tak setuju, siapa yang pergi darah kubur, yang dia panggil sebagai penyembah kubur, dia akan bunuh. Dia akan kata halal darah sebab dah murtad. Dah murtad, dah jadi musyrik. Jadi kenapa hari ini orang-orang yang serius ataupun sungguh-sungguh nak dapatkan hadis yang sahih itu dilabel Wahabi juga? Sebab dalam masyarakat kita ni hari ini, kita ada masalah ketaksuban kepada tradisi. Kita ada ketaksuban kepada tradisi. Bila tradisi kita dikritik oleh orang, atau pegangan kita bahawa hadis ini sahih tapi orang lain kata tak sahih, kita akan cepat-cepat balas dengan label. Kita tak akan balas dengan hujah, kita akan balas dengan label. Rasakan tak sikap macam ni ada dalam masyarakat kita? Dia tak nak muhasabah, dia tak nak check, dia terus label. Jadi label yang paling popular sekarang ni adalah label Wahabi. Apa sahaja yang menyanggahi tradisi keagamaan di tanah Melayu akan dilabel sebagai Wahabi. Siapa yang mula benda-benda macam ni? Sebahagian ilmuan-ilmuan, ustaz-ustaz yang mempertahankan tradisi-tradisi mengarut ni. Saya bagi contoh mudah. Saya dilabel Wahabi apabila saya kata dalam Tajul Muluk ada pembohongan. Padahal saya ikut daripada hadis yang jelas tu. Dia orang sanggup tolak apa yang Nabi kata. Sebab apa? Takkanlah ulama yang tulis buku tu bodoh. Takkanlah ulama yang tulis buku tu tak tahu. Faham tak? Jadi mereka label, kamu Ustaz Nudros, kamu Wahabi sebab kamu mengkritik amalan turun-temurun tradisi kita. Kitab Tajul Muluk ini ditulis oleh orang alim. Entah siapa, dia akan tanya soalan macam tu. Saya tanya mudahlah. Kamu letak Nabi kamu siapa? Penulis buku Tajul Muluk atau Nabi Muhammad bin Abdullah? Bukankah Muhammad bin Abdullah dah cakap jelas-jelas? Dia akan tetap tolak juga. Yang dilabel Wahabi. Dia tak boleh jawab, campak Wahabi. Ini penyakit dalam masyarakat kita. Ini penyakit. Jadi dimulakan oleh sebahagian ustaz-ustaz ilmuwan yang menyebarkan amalan-amalan yang bukan-bukan ni. Siapa simpan kulit singa dekat rumah-rumah takkan terbakar, akan berkat dan sebagainya. Ada orang yang ajar begini macam ni. Kawan saya yang datang daripada Al-Azhar juga balik Malaysia ajar benda macam ni. Saya sekelas dengan dia dekat Al-Azhar tu. Sampai di Malaysia buka pondok. Kata siapa simpan kulit singa rumah takkan terbakar. Ni apa benda ni? Apa masalah kita ni? Kan? Jadi bila saya kritik Wahabi, dilontarkan Wahabi. Bukan saya kata tak ada Wahabi. Wahabi ada. Tapi hati-hatilah nak melabel orang. Kan? Dan yang bagusnya, orang-orang yang biasa dilabel Wahabi adalah orang-orang yang nak memastikan kesahihan berita. Kalau saya tanya orang macam ni, mana kamu dapat bahawa kulit singa boleh halang rumah daripada terbakar? Dia tahu dia tak boleh jawab. Jadi cara dia lari adalah dengan menuduh Wahabi. Kamu benci tradisi ulama Melayu. Kamu benci tradisi ulama Nusantara. Kamu Wahabi. Habis kita. Kan? Cerita lagi kat situ. Murid-murid yang taksub terus akan lontar benda sama. Wahabi. Padahal dia tak duduk sekejap. Dia tak tanya tahu guru dia. Betul juga. Mana guru aku dapat benda ni?
Adakah Allah redha dengan amalan macam ni? Adakah Nabi redha dengan amalan macam ni? Aku ikut Allah dan Rasul ke aku ikut guru aku? Dan adakah guru aku maksum? Guru aku tak boleh buat salah ke? Sahabat pun buat silap, tabi'in pun buat silap, Nabi sendiri buat silap. Allah kata dalam Quran, silap bukan dosa. Nabi buat silap. Ayat Abasa wa Tawalla, Nabi buat silap. Kan? Seorang buta datang kepada Nabi, nak dengar dakwah Nabi. Nabi masa muka dengan dia. Sebab apa? Sebab ada orang lain yang tengah Nabi dakwah kepada dia. Orang buta ni datang kepada Nabi, pergi goncang Nabi kuat. Dia buta, dia tak tahu macam nak panggil Nabi, dia goncang. Nabi tengok dengan masa muka. Allah kritik Rasulullah, Allah tegur Nabi. Allah kata, ya Muhammad, macam mana kau tahu orang buta ni, mungkin dia lebih baik daripada orang yang kau sedang dakwah. Kan? Mungkin dia lebih jujur nakkan kebenaran. Sebab pada waktu tu Nabi berdakwah kepada orang-orang besar Quraisy. Diorang kalau masuk Islam, ramai akan masuk Islam. Jadi Nabi fokus kepada mereka. Tapi orang buta ni, orang yang orang tak pandang sangat. Jadi Nabi bermasa muka kepada orang. Allah tegur Nabi. Nabi buat silap. Takkan tok guru pondok kita tak boleh buat silap. Takkan ustaz-ustaz tradisi kita tak boleh buat silap. Bila kita kata dia buat silap, bukan makna dia jahat. Bukan bermakna dia penyesat. Dia manusia. Kita pun manusia, kita boleh buat salah. Ini masyarakat kita. Bila ada ta'assub, dia tak boleh terima. Guru dia salah. Jadi dia label orang. Ini masalah kita. Kita jauh daripada budaya ilmu. Orang budaya ilmu ni, dia akan buat apa tau? Okey, kamu kata guru saya salah, bawa hujah. Kita tak ada budaya tu. Perasan tak kita tak ada budaya tu? Bawa hujah. Kenapa kamu kata salah? Orang yang kata salah pun kadang-kadang tak ada hujah. Dia merembat je, kamu salah. Yang kritik pun kena bawa hujah. Kamu salah sebab A, B, C, D. Mana bukti? Bukti adalah pada A, B, C, D. Ayat Quran, hadis Nabi, ulama kata. Baru hebat. Baru jadi masyarakat bertamadun. Bila tak ada ilmu, yang ada hanya label. Itu masalah dia dengan label-label Wahabi sekarang. Wallahualam. Baik. Ada soalan lagi ke? Mungkin kita ambil satu lagi soalan. InsyaAllah. Silakan. So, minta maaf Ustaz. Just very quick question So conclusionnya, adakah Ustaz rasa Wahabi ni sesat ataupun tidak? Dia sesat dalam keganasan dia, dalam pelampauan dia, tapi sebahagian teguran dia itu harus diambil perhatian. Bila dia kata jangan melampau dekat kubur, betul-betul. Sebab ulama ahli sunnah pun ada tegur pada awal-awal dulu. Ada ulama kita ada tegur, tapi ulama kita tak sampai angkat senjata. Dia kata dia orang jahil, kita kena tegur dia orang. Hang apa hal dia angkat senjata bunuh orang? Kan? Dia pula kata, aku dah dakwah lama, dia orang tak dengar-dengar. Kan? Dia orang sembah batu, sembah pokok dan sebagainya. Kalau Nabi memerangi orang musyrikin, kenapa aku tak angkat senjata dan perang? Ini di sini contention. This is the problem. Dan kita pun tak nak gerakan Wahabi kat Malaysia ni sebab dia akan bawa pertumpahan darah. Dia akan bawa pertumpahan darah. Mohon maaf saya kata, dekat Syria tu berlaku macam tu. Sebab sebahagiannya adalah golongan Wahabi ni. Dia kata Asad ni, Bashar Asad ni adalah seorang yang zalim, yang jahat, yang penipu. Kita angkat senjata jatuhkan dia. Dia orang tak fikir jauh tau. Ulama kita, Syekh Said Ramadan Al-Buti, kan dia yang dibunuh di sana kan, dia dibunuh. Dia beri peringatan lama dah. Bertahun dia beri peringatan. Jangan cetuskan revolusi ni sebab kita tidak ada kemampuan untuk lawan kekuatan Asad. Kalau revolusi ni berlaku, ramai anak-anak akan mati. Lelaki-lelaki akan mati, wanita akan mati dan negara ini akan hancur. Nampak? Itu kebijaksanaan. Dia tak kata Bashar betul, dia tak kata Bashar baik. Dia kata Bashar ni pun ada banyak masalah. Tapi bukan dengan jalan keluar angkat senjata. Dan jangan terkejut, ada pihak-pihak tertentu nak buat perkara sama dekat Malaysia ni. Sebab tu dia panaskan, kata ni tak boleh percaya, kita kena jatuhkan dengan cara keras. Guna undi tak cukup. Guna undi tunggu 5 tahun, lepas tu tunggu lagi 5 tahun, nothing changes. Apa kita buat revolusi. Dulu pernah berlaku revolusi warna, itu geng liberal lah, geng liberal. Geng liberal dah gagal, alhamdulillah. Sekarang geng ada sebahagian yang nak cetuskan benda-benda macam ni. Kita ada tahu penganas-penganas ISIS ada dekat Malaysia. And diorang kalau boleh nak buat assassination attempt, nak buat unrest in the country, mungkin niat diorang baik. Pada diorang itu adalah untuk kebaikan negara. Tapi dia tak fikir, kalau tercetus benda tu, the whole country will burn. The whole country will burn. So sama macam berlaku dekat Syria. Tengok apa berlaku dekat Libya.
Selepas rakyat bangkit lawan Gaddafi, apa kebaikan yang dapat hari ini? Apa berlaku dekat Syria? Apa kebaikan yang dapat hari ini? Nak lawan memang boleh, tetapi kemampuan kita. Khalid bin Walid dulu pun dalam sebuah peperangan, dia retreat. Sehingga sahabat lain tuduh dia penakut. Kau cabut lari daripada perang. Nabi dengar, Nabi kata dia bukan cabut. Dia nak mengumpul kekuatan untuk patah balik. So begitulah. Tahan dulu. Tahan dan ubah dengan cara aman, semampu mungkin, segala cara yang ada. Cara senjata ni kita letak untuk musuh Islam sajalah. Orang yang datang negara kita nak bunuh kita, itu sajalah kita simpan. Sesama kita jangan sekali-kali kita terfikir benda. Jangan sekali-kali kita terfikir benda. Sebab tu negara Arab sebahagian dia kacau bilau sebab ada gerakan Wahabi ni. Jadi saya pun sangat anti bila dia orang keras begitu. Cukuplah berdebat, cukup. The moment you want to angkat senjata, pangkar terus. Penjarakan terus, jangan buang masa. Tapi macam mana nak cool down? Macam mana kalau orang dah intense sangat berbeza, nak cool the temperature down? Let them debate. Let the fume release through debates. Ni tak debate pun tak nak. Lepas tu terus lompat angkat senjata. Lebih baik debate. Kan? Lebih baik terpekik-pekik daripada angkat senjata bunuh satu sama lain. Itu lebih baik. Dan saya rasa orang Melayu ni antara masyarakat paling aman dalam dunia. Alhamdulillah. Kita yang paling lambat berkonflik. Bergaduh-bergaduh mulut tu adalah, selalulah. Berfitnah, memaki hamun, bersihir-sihir tu memang ada lah. Tapi nak angkat senjata, kan, nak create instability in the country, saya ucap tahniah kepada orang Melayu. Orang Arab pun bila datang ke tanah Melayu, dia akan jadi lembut. Dia akan dilembutkan oleh orang Melayu. So ini satu kekuatan kita sebenarnya. Jadi saya harap jelas ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan ke? Mungkin satu lagi lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi sampailah kita kepada penghujung kuliah kita pada malam ini. Jazakallah khairan kathira kepada Ustaz Nur Derus kerana sanggup meluangkan masa dengan penduduk Elmina Green ini bagi menyampaikan sebuah ilmu yang cukup bermakna bagi kami, dan juga ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang hadir mengimarahkan majlis kita pada malam ini. Semoga Allah merahmati dan melindungi Ustaz dan keluarga sentiasa. Sebelum kita menutup majlis kita pada malam ini, marilah kita menadah tangan berdoa kepada Allah SWT bagi memohon keberkatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Dijemput Ustaz untuk memimpin doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya salam sallimna. Allahumma ya salam sallimna. Allahumma ya salam sallimna. Wahai Tuhan yang Maha Pemberi kesejahteraan, kurniakanlah kesejahteraan kepada negara Malaysia ini, ya Allah. Kurniakanlah kesejahteraan kepada kesihatan rakyat di negara ini, ya Allah. Kurniakanlah kesejahteraan kepada keagamaan umat Islam di tanah ini, ya Allah. Allahumma ya hafiz ihfazni. Allahumma ya hafiz ihfazni. Allahumma ya hafiz ihfazni. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ارزقنا علما نافعا ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا dan amalan yang diterima ya Allah, dan kurniakanlah keikhlasan untuk hati-hati kami ini ya Allah. Berikanlah kami semangat perjuangan untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk keluarga kami, diri kami dan masyarakat kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Selamat semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Saya sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.